Isu-isu keselamatan cyber mampu memberi ancaman besar kepada keselamatan dan kedaulatan sesebuah negara dan antaranya perbuatan menceroboh maklumat kerahsiaan milik kerajaan, korporat dan individu boleh memusnahkan sesebuah institusi secara drastik sekiranya terdapat kelemahan pada benteng kawalan cyber yang terkini. Jadi sempena Hari Keselamatan Internet yang diraikan pada 10 Februari lalu dengan tema Bersama Membina Internet yang Lebih Baik, kami bawakan kepada anda tetamu Dr. Amiruddin Abdul Wahab iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Cyber Security. Jadi saya serahkan kepada Atika. Silakan Atika. Terima kasih rakan penyampai di studio. Baik, untuk memperincikan dengan lebih lanjut mengenai sambutan Safer Internet ataupun Hari Internet yang lebih selamat ini, bersama-sama saya ketika ini ialah Ketua Pegawai Eksekutif Dr. Amiruddin Abdul Wahab. Apa khabar Doktor? Khabar baik, terima kasih. Baik Doktor. Lebih dahulu Doktor ceritakan sikitlah senario keselamatan cyber pada masa kini. Okey, baik Atika. Kalau kita tengok dari segi realiti sekarang, dan saya rasa semua maklum, kita sedang berhadapan dengan ledakan teknologi maklumat yang mana penggunaan internet, media sosial sangatlah pesat sekali. Dan kita lihat ia dirasai oleh pelbagai pihak. Sama ada golongan kanak-kanak, golongan dewasa, orang miskin, orang kaya dan sebagainya. Dan ini semuanya didorong oleh apa yang kita katakan National Broadband Infrastructure ataupun pembangunan jalur lebar yang berkembang luas di seluruh negara. Di mana kita lihat kerajaan juga ada program yang dilaksanakan untuk memperluaskan capaian internet kepada seluruh masyarakat. Tapi pada masa sama kita lihat bila mana kita berada di ruang cyber, ada risiko-risiko, ada ancaman-ancaman yang boleh berlaku kepada kita kalau kita tidak mempunyai ilmu, maklumat dan kesedaran tentang perlunya kita berhadapan dengan penuh berhati-hati bila berada di dalam alam cyber. Doktor, kalau kita tengok topik kita ni sangat menarik sebenarnya, Hari Internet Lebih Selamat. Doktor, jelaskanlah lebih terperinci. Safer Internet Day ataupun Hari Internet Lebih Selamat ni sebenarnya adalah satu acara tahunan yang disambut di seluruh dunia. Dianjurkan pada mulanya oleh sebuah organisasi namanya InSafe daripada Eropah pada tahun 2004. Dan kemudian pada tahun 2010 Cyber Security Malaysia telah menjadi rakan rasmi untuk Safer Internet Day ini dan kita laksanakan sejak tahun 2010. Jadi tahun ini adalah tahun yang ke-6 kita sambut di Malaysia. Dan selalunya Safer Internet Day ini diadakan pada bulan 2, pada hari kedua, minggu kedua dan bulan kedua. Dan dalam konteks pada tahun ini, dia jatuh kepada 10 Februari 2015. Doktor, signifikannya sambutan SID, singkatan dia ataupun Hari Internet yang Lebih Selamat ni? Penting sebab saya katakan tadi, bila mana kita telah berhadapan dengan ledakan maklumat, kita berhadapan dengan jaringan internet dan media sosial, sebenarnya kita terdedah dengan risiko-risiko dan ancaman cyber. Jadi kita perlu mempunyai ilmu yang cukup untuk menghadapi dalam sudut aspek keselamatan dan pertahanan cyber supaya kita tidak menjadi mangsa. Kita lihat banyak berita-berita yang kita baca di mana ramai yang menjadi mangsa penipuan, yang menjadi mangsa harassment dan sebagainya, gangguan dan sebagainya di alam cyber. Juga ada dalam gangguan dari segi aspek teknikal seperti kena godam dan sebagainya. Ini semua perlu difahami. Dan dalam konteks kita masyarakat biasa, kita perlu memahami khususnya ilmu-ilmu kesedaran tentang keselamatan cyber, pada masa yang sama membudayakan etika yang positif dalam menggunakan internet dan media sosial di alam cyber. Itu peranan Cyber Security Malaysia. Mungkin tema pada tahun ini bagaimana pula? Tema pada tahun ini ialah Let's Create a Better Internet Together. So dalam konteks kita di Malaysia, kita lebih menjuruskan lagi kepada yang lebih spesifik little big thing. Maksudnya di sini, perkara yang kecil boleh memberi impak yang besar. Saya bawa satu contoh, mungkin kalau sesuatu perkara yang kita mungkin nampak kecil, kita forward. Tetapi perkara itu mungkin satu fitnah. Dia boleh memberi impak yang besar kepada pihak lain yang tak bersalah. Jadi kempen ini adalah memberikan kesedaran supaya kita berhati-hati. Pada masa sama kita perlu sedar bila berada di alam cyber, sesuatu perkara yang kita mungkin nampak kecil sebenarnya boleh memberi impak yang tinggi.
Doktor ada juga menyebut mengenai cyber safe. Mungkin boleh jelaskan apa itu cyber safe? Ya, cyber safe adalah program yang dianjurkan oleh Cyber Security Malaysia, yang mana SID ataupun Safe for Internet Day ini merupakan sebahagian darinya. Cyber safe adalah program Cyber Security Malaysia yang khusus kepada menggalakkan penggunaan sains, teknologi dan inovasi, khususnya ICT dengan cara yang beretika dan positif. Dan kita ada banyak aktiviti-aktiviti. Selain daripada Safer Internet Day yang kita anjurkan pada bulan Februari, kita ada juga Cyber Discovery Bootcamp. Kita ada Awareness Talk dan Seminar. Kita ada Cyber Ambassador Program. Itu antara program. Ya, ada pelbagai jenis program dalam konteks kita untuk memberi kesedaran dalam pelbagai bentuk. Ada activity kit dan juga ada cyber intellectual discourse. Semuanya ke arah memberikan gambaran dan memberikan kesedaran dan juga secara umumnya ilmu tentang pentingnya kita mempunyai ilmu keselamatan dan juga ilmu pertahanan di alam cyber. Boleh jelaskan pendekatan program yang dibuat tu bagaimana? Pendekatan kita ialah macam saya kata tadi, kita bagi ilmu melalui contohnya talk dan ceramah-ceramah. Kita juga ada program dalam bentuk kuis. Kita juga ada bentuk debat dan sebagainya. Konten-konten kandungan itu mengajak secara umumnya mengajak semua target audiens kita, kumpulan sasar kita, supaya bila berada di alam internet, satu pertama kali dia kena berhati-hati. Ya, perlu ada pembudayaan bahawa dia kena beretika. Ya, dan dia perlu memastikan bahawa bila dia berada di alam cyber, dia berada di dalam satu alam yang mana apa-apa risiko mungkin boleh berlaku. Jadi dia pergi ke ruang cyber dalam keadaan ada ilmu yang cukup untuk melindungi dan menjaga keselamatan diri mereka sendiri. Doktor, siapa yang bersama-sama dengan Cyber Security Malaysia dalam mencarikan sambutan? Dalam Safer Internet Day ini, kita ada beberapa agensi yang membantu dan menyokong kita. Pertama sekali ialah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Kita juga ada bantuan khususnya daripada sokongan daripada Kementerian Pelajaran Malaysia, juga daripada Maktab Tentera Diraja yang host ada satu acara kemuncak yang kita akan adakan lusa pada 23 hari bulan ini. Juga DG Telecommunication. Kita percaya sokongan daripada both public private sector ini, sektor awam dan sektor swasta ini penting, sebab bila kita menyebut tentang kesedaran keselamatan cyber, semua pihak perlu memainkan peranan. Baik, macam doktor cakap tadi kan, acara penutup SID hujung bulan ni, boleh jelaskan dengan lebih lanjut? Ya, kita ada pada 23 hari bulan Februari, lusa, 11 pagi, yang berhormat Timbalan Menteri MOSTI iaitu yang berhormat Datuk Dr. Abu Bakar Muhammad Diah akan melancarkan acara kemuncak Safer Internet Day ini, yang mana akan turut juga bersama Datuk Seri Dr. KSU MOSTI, juga Komandan Maktab Tentera, bersama dengan pelbagai pihak masyarakat di mana kita akan melancarkan aktiviti ini untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat khususnya di Maktab Tentera yang ada di situ dan juga kepada umum. Dan ini juga secara umum juga kita nak menggembar-gemburkan bahawa pada bulan Februari ini pelbagai aktiviti berkenaan keselamatan cyber dianjurkan oleh Cyber Security Malaysia dengan kerjasama pihak-pihak tadi. Dan kita juga ada membuat satu live crossover dengan lintas langsung dengan rakan kami iaitu ID CERTI daripada Indonesia, iaitu Indonesian Security Emergency Response Team yang turut melancarkan Safer Internet Day pada hari tersebut 23 hari bulan. Jadi kita akan ada live crossover pada hari tersebut, yang mana ini menunjukkan bahawa satu kesepakatan keserumpunan antara Malaysia dan Indonesia, juga menampakkan bahawa aspek keselamatan cyber ini bukan isu lokal, bukan hanya di Malaysia tetapi juga berlaku di mana-mana di dunia, termasuk di negara jiran dan sebagainya. Baik Doktor, harapan dan juga amat Doktor lah dalam menyampaikan kepada para penonton. Ya, saya rasa penting adanya pembudayaan tentang penggunaan internet dan media sosial yang lebih beretika dan positif. Sebab
internet atau media sosial ini merupakan hanyalah alat atau wasilah. Jadi dia digunakan dengan cara yang tidak baik, maka outcome atau hasilnya juga tidak baik. Dan jika ia digunakan dengan tidak beretika, maka outcome-nya juga tidak beretika. Maka di situlah pentingnya kesedaran pendidikan tentang supaya kita tidak melencong kepada yang tidak baik. Doktor, kita tahu kan untuk memupuk kesedaran itu bukan senang. Pelbagai pendekatan yang pun dibuat di bawah Cyber Security Malaysia. Selain daripada program-program yang doktor sebutkan tadi, ada tak pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat kita ni, bagaimana untuk memberi kesedaran yang lebih? Kita memang turun ke padang. Selalunya kita pergi ke kampung-kampung dan kita berjumpa dengan masyarakat komuniti, kerja bersama dengan komuniti itu sendiri, dan kita memberikan program-program bersama dengan mereka, termasuklah program-program kesedaran. Dan selalunya kalau kita menceritakan tentang keselamatan cyber ini, ramai yang menganggapnya sebagai isu teknikal. Tapi saya nak cuba kaitkan bahawa bila kita sebut tentang keselamatan cyber ini, sebenarnya ia adalah isu kita manusia. Dan dalam cyber security sebenarnya the weakest link, yang paling lemah sekali ialah manusia itu sendiri. Jadi itu sebab kita merasa pendekatan kita terbaik ialah mendidik manusia. Mendidik manusia, sebab kalau dia berhati-hati, dia berwaspada, dan pada masa sama dia ada usaha-usaha, metodologi dan proses untuk menjaga sistem, contohnya laptop dia dan sebagainya, maka insya-Allah risiko kemungkinan berlaku ancaman cyber kepada mereka adalah kurang. Boleh saya katakan ia lebih kepada isu etika dan juga integriti individu itu sendiri. Benar. Jadi itu sebab dalam konteks di Cyber Security Malaysia untuk tahun ini kita menekankan 3 perkara. Contohnya password. Kita nak pastikan contohnya kita sentiasa mempunyai password, tetapi password itu mestilah password yang kukuh, yang mempunyai kombinasi contohnya angka, abjad dan sebagainya susah. Kalau password itu mudah, jadi orang boleh senang nak trace, nak gunakan akaun kita. Jadi ini aspek ini bukan teknikal sebenarnya. Ini aspek manusia, human. Jadi password mesti kuat. Kita kena selalu update dia secara berkala, regular dan sebagainya. Iaitu pertama. Yang kedua, kita bila dalam media sosial internet kita kena ada dia ada setting. Dalam platform-platform tersebut semua ada setting tentang apa kita privacy setting. Jadi kita kena berhati-hati bahawa kalau kita tidak set privacy setting kita dengan betul, orang luar yang ada dalam alam maya ni dia boleh dapat maklumat kita, ambil, malah boleh mencuri maklumat kita dan menggunakan maklumat tersebut untuk perkara-perkara ataupun motif yang tidak baik. Yang kena padanya ialah kita. Ini yang dipanggil dalam kita punya terminologi panggil identity theft atau kecurian identiti. Sebab itu privacy setting kita dalam internet, Facebook ke Twitter, kita kena fahami dan kita setkan supaya dia private, jangan kita public, sebab semua orang boleh tengok. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah kita panggil care before share. Care before share ni maksudnya jangan kita apa juga maklumat yang kita terima terus kita kongsikan sesuka hati, sama ada betul atau tidak. Dia akan menyebabkan yang saya kata tadi little big impact. Benda yang kecil boleh jadi besar. Sebab itu sebelum kita share sesuatu, kita kena verify, kita pastikan kesahihan maklumat tersebut. Dan kita mengambil kira bahawa adakah dengan kita forward atau share ini memberi manfaat kepada orang lain atau memberi impak yang lebih negatif dan sebagainya. Jadi dengan itu kita akan lebih beretika sebenarnya dan mendekati alam cyber ini dalam lebih skop yang positif. Baik doktor, mungkin soalan terakhir. Sepenuh hari internet yang lebih selamat ini, diharap doktor dapat berkongsilah tips kepada penonton TV1 khususnya, iaitu panduan keselamatan yang paling utama dan paling kerap berlaku kesilapan ataupun kelalaian dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Saya fokus balik tadi 3 perkara. Ringkasnya sebagai kesimpulan, jaga password. Ini memang kita yang kontrol. Kita juga pastikan bahawa setting kita dalam internet adalah setting yang betul, khususnya privacy kita tu tidaklah didedahkan secara besar-besaran. Dan yang ketiga tadi, care before share. Saya rasa ini kalau kita dapat kontrol pun dapat kita kuasai dengan baik, insya-Allah
alam maya selamat, kita yang di luar biasa alam biasa ni pun realiti pun selamat. Ya, sebab ini adalah perkara yang penting supaya kita tidak leka sehingga memberi impak pada orang lain yang kita tidak bermaksud dengannya.